من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah Maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatil Islam assalam wa tahiyyati ahlil jannah. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk kita sama-sama berada di dalam rumah Allah Ta'ala pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini insya-Allah tuan-tuan sekalian, satu kisah daripada tabi'in yang diberi nama Sa'id bin al-Musayyab rahimahullahu ta'ala. Kana Sa'id bin al-Musayyab yufti was sahabatu ahya. Kata ulama sejarah yang mana Sa'id ibn Musayyab ataupun Sa'id ibn Musayyib ini dia telah memberikan fatwa ketika mana para sahabat Nabi SAW masih hidup. Ini hebat, seorang ulama yang sangat hebat. Yang mana cerita dia tuan-tuan sekalian, aqada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan al-azma ala haji Baitillahil Haram. Khalifah ketika itu pada zaman Umayyah, iaitulah Abdul Malik ibn Marwan. Dia berazam untuk menunaikan haji di Baitullahil Haram. Azam nak buat haji. Dan dia ingin menziarahi Sanil Haramaini Syarifain. Dia nak pergi ziarah tanah haram yang kedua, iaitulah Madinah Al-Munawwarah. Wassalami ala Rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alaih. Dan dia nak bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aqbala syahru Dzulqa'dah, bila mana sampai bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ni tak lama dah. Zulqa'dah. Kemudian lepas Zulqa'dah Muharram. Jadi زم الخليفة العظيم ركائبه وتوجه إلى أرض الحجاز. Dia menyiapkan segala
kenderaan dia, khalifah ni. Wa tawajjaha, dan dia menuju kepada bumi Hijaz. Siap-siaplah nak pergi ke Mekah, ke Madinah ni. Yang mana diiringi oleh yashabuhu as-sadatul amajidu bin umara'i Bani Umayyah. Wa nafarun min kibari rijali daulatihi wa ba'du auladihi. Jadi diiringi oleh pegawai-pegawai yang tertinggi daripada Bani Umayyah. Dan beberapa orang daripada orang besar negara lah ketika itu. Dan sebahagian daripada anak-anak dia pun turut pergi bersama dengan khalifah. Wa madha ar-rakbu fi tariqihi. Tuan-tuan kena ingat, zaman ni pusat pemerintahan zaman Umayyah ni bukan di Madinah. Bila kita sebut zaman Umawi, pusat pemerintahan dia, putrajaya dia iaitulah di Syam. Zaman Khulafa' Rashidin, putrajaya iaitulah di Madinah. Senang nak faham tu putrajaya tu. Tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi bila mana sampai on the way, tuan-tuan sekalian, daripada Dimashq ke Madinah Munawwarah dalam keadaan yang tenang. Raithin wala ajal. Tak gapah-gapah, tenanglah pasal awal lagi sampai ni. Fakanu kullama nazalu manzilan nusibat lahumul khiyam. Tiap-tiap kali, tuan-tuan sekalian, mereka ni berhentilah, nazalu, berhenti. Yang mana akan ditegakkan kemah-kemah. Wa furishat lahumul furush, dan akan dibentangkan permaidani. Ini dia. Wa uqidat lahum majalisul ilmi wat tazkirah. Tapi yang bagusnya dibuat dalam mana dibentangkan kemah, ada permaidani ini, ada majlis ilmu. Adanya tazkirah. Liyazdadu tafaqquhan fid din, untuk menambahkan kefahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perjanjian hati mereka dan diri mereka dengan untuk mendapat hikmah dan juga peringatan yang baik. Ini dia. Mana Amirul Mukminin ni baguslah. Dia berhenti buat tazkirah, buat majlis ilmu. Walamma balagha al-khalifatul Madinatul Munawwarah, bila mana khalifah sampai ke Madinah, amma haramaha syarif, yang mana diterus pergi ke maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasharrafa bis salami ala sakiniha Muhammadin alaihi afdalus salati wa azka taslim. Terus dia memuliakan bumi Madinah ni dengan beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ziarah dulu maqam Nabi. Wa sa'ida bis salati fi raudati al-mutahharati al-gharra. Dan dia sangat bahagia, sangat tenang bila mana dapat semayang di raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara benda yang kita naklah, tuan-tuan sekalian. Lama dah kita, maknanya dalam keadaan PKP sebelum ni, dah sekarang boleh pergi ke Mekah, ke Madinah, boleh pergi semayang di raudah di tanah haram, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Fadhaqa min bardir rahati wa salamin nafsi ma lam yazuk mislahuma min qabl. Dia merasakan sesuatu ketenangan dan juga suatu kebahagiaan yang tak pernah dia rasa sebelum ini. Tenang dia sembahyang dekat masjid Nabi, tuan-tuan sekalian. Dan dia berazam untuk memanjangkan tempoh dia berada di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia ada jalan. Dia kata, ma wajada ila zalika sabila. Wa kana min ashaddi masta'thara bihtimamihi fil Madinatil Munawwarah. Di antara yang menarik perhatian khalifah bila mana sampai di Madinah, tuan-tuan sekalian, iaitulah dia tengok adanya halaqatul ilmi, ada halaqah ilmu. Adanya majlis-majlis ilmu yang dimakmurkan di Masjid Nabawi Syarif. Ini dia. Yang mana ulama-ulama yang terkemuka daripada kibarit tabi'in, yang mana mereka ni macam bintang-bintang yang berkelipan fi kabidis sama, pada dada langit. Di sana kalau masuk Masjid Nabawi adanya halaqah Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Adanya halaqah Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu anhu, adanya halaqah Abdullah ibn Utbah. Maknanya ada halaqah-halaqah ilmu. Dia tengok, masya-Allah,
subuh dengan majlis ilmu. Wa fi zati yaumin sahal khalifatu min qailulatihi. Satu hari khalifah ni sedar daripada qailulah dia. Qailulah ni tidur sekejap sebelum zuhur tu, tidur waktu duha. Dia bangun tersedar. Yang mana tuan-tuan sekalian, kebiasaan dia tak tersedar. Jadi bila dia tersedar waktu lepas dia waktu qailulah ni, maka dia panggil pengawal dia. Dia nama dia Maisarah. Ya Maisarah. Lalu Maisarah kata, labbaika ya Amirul Mukminin. Ya, aku datang wahai Amirul Mukminin. Kata dia, imdi ilal masjid Rasul alaihi salatu wassalam wad'u lana ahadal ulama'i liyuhaddisana. Tolong pergi ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tolong panggil seorang ulama yang mana aku nak berbual dengan dia. Dia sedar daripada tidur, tuan-tuan sekalian. Disuruh pembantu dia panggil ulama. Seorang ulama yang mana dia nak berbual dengan dia. Maisarah pun pergilah, tuan-tuan sekalian, ke Masjid Nabawi. Duk cari-cari, duk tengok-tengok. Wa ajala nazarahu fihi falam yara ghaira halqatin wahidatin. Duk cari-cari halaqah, tak jumpa. Waktu ni waktu orang tidur. Mereka ada satu saja halaqah ketika itu. Yang mana satu majlis ilmu, halaqah ilmu, tengah tu ada seorang syekh yang umur dia lebih kurang 60-an. Duduk dalam keadaan Masya Allah, dalam keadaan yang hebat, tenang. Ulama yang hebat, tuan-tuan sekalian. Fawaqafa ghaira ba'idin minal halqah. Lalu Maisarah ni duduk jauh sikit daripada halaqah ilmu tadi tu. Wa asyara li syekh bi'isba'ihi. Dan dia pun tunjukkan kepada syekh dengan jari dia. Buat tunjuk isyarat lah. Nak panggil ke mana kan? Minta. Lalu tuan-tuan sekalian, syekh ni tak berpaling pada dia. Falam yaltafit ilaihi syekh. Syekh tak berpaling. Walam ya'bah lahu. Dan tidak ambil berat lah pasal mana tak buat macam tak tahu je tuan-tuan sekalian. Ngajar je. Faqtaraba minhu wa qala. Kemudian Maisarah pun dekat, tuan-tuan sekalian, dia tanya, alam tara anni ushiru ilaik? Dia cakap balik lah, dia kata, wahai syekh, tak nampakkah aku tunjuk padamu saat ni? Maka syekh kata, ilayya ana, mu tunjuk pada aku ke? Dia kata, qala na'am, ya. Wa ma hajatuka, jadi apa hajatmu? Lalu kata dia, istayqadha Amirul Mukminin. Amirul Mukminin telah bangun, telah sedar daripada waktu qailulah. Maka disuruh aku pergi cari di Masjid Nabawi, ada tak siapa-siapa yang boleh bercakap dengan dia. Ulama yang boleh bercakap dengan dia. Faqala lahu syekh. Lalu kata syekh ni, ma ana min huddathihi. Aku ni bukan teman berbual dia. Faqala lahu Maisarah walakinnahu yabghi muhaddithan yuhaddithuhu. Akan tetapi syekh, khalifah ni nak bercakap, nak ada orang ajak teman berbual dengan dia. Maka kata syekh ni, inna man yabghi syai'an ya'ti ilaihi. Sesungguhnya siapa-siapa yang nak sesuatu, dia kena pergi kat dia lah. Ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak sesuatu, kita pergilah kat dia. Kita kehendak ke dia, kita pergilah cari dia. Kata syekh. Wa inna fi halqatil masjid muttasa'an lahu idza kana raghiban fi dhalik. Dan dia kata halaqah masjid ni luah lagi. Ruang masjid ni luah lagi. Kalau dia nak, dia boleh mari duduk sini ramai-ramai. Tuan-tuan sekalian. Wal hadithu yu'ta ilaihi walakinnahu la ya'ti. Yang mana teman itu perlu dicari, dia kata. Bukannya dia yang mencari. Ni dia. Jadi kita ni kalau nak ajak orang berbual, dia kata kena dia pergi cari orang lah. Tuan-tuan sekalian. Maka pembantu khalifah pun balik. Dia balik bagi tahu pada khalifah, aku pergi dah Masjid Nabawi tadi. Aku jumpa melainkan ada seorang syekh saja dan aku bagi tahulah yang mana khalifah bangun nak cari seorang, nak ajak dia teman berbual, nak tanya soalan dan sebagainya. Maka dia kata dengan aku dengan keadaan yang tenang dan dengan keadaan yang tenang, innani lastu min huddathi, aku ni bukan teman berbual dia. Dan dia kata, syekh ni bagi tahu di masjid ni luah lagi. Kalau nak mari dengar hadis dan sebagainya.
Lalu tuan-tuan sekalian, bila mana khalifah dengar pembantu dia bagi tahu, ngeluh khalifah dia. Ngeluh Abdul Malik ibn Marwan. Wahabba qa'iman. Dia terus bangun tuan-tuan sekalian. Macam ada benda something wrong ni. Wattajaha ila dakhilil manzili wa huwa yaqul. Dan dia terus masuk ke dalam rumah dan dia mengatakan, zalika Sa'id bin Musayyab. Orang tu hak mu tanya tu, ni nama dia Sa'id ibn Musayyab. Yang mana laitaka lam ta'tihi wa lam tukallimhu. Alangkah baiknya kalau mu tak jumpa dengan dia dan tak bercakap dengan dia. Dia tuan-tuan sekalian. Falamma beta'ada 'anil majlis wa sara fi dakhil. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mana majlis pun habis. Wa sara fi dakhil, dan kita panggil apa? Masuklah anak-anak khalifah ini. Iltafata asgharu auladi Abdul Malik ila akhi lahu akbar minhu wa qala. Lalu anak bangsa khalifah ni, dia berpaling ditanya kepada abang dia. Dia tanya, bang, man hadha alladhi yamtani'u ala amiril mu'minin. Siapa gak hak maknanya yang tak nak jumpa dengan Amirul Mukminin ni? Wa yastakbiru 'ala al-muthuli baina yadayhi wa huduri majlisihi. Yang kerah sangat tak nak jumpa dengan Amirul Mukminin, datang ke majlis dia ni. Wa qad danat lahu dunya, sedangkan dunia ni tunduk pada khalifah. Kan? Anak dia hak bosu pelik. Dunia ni tunduk pada khalifah. Bukan dia tunduk wa khada'at li haibatihi, termasuklah kepada kehebatan khalifah ini. Termasuklah muluk Rom, raja Rom bertunduk pada dia. Lalu kata abang dia, zakal ladzi khataba amirul mu'minin bintahu li akhika al-Walid fa aba ayyuzawijaha minhu. Kalau mu nak kenal abang dia kata, orang itulah, syekh itulah yang mana Amirul Mukminin ayah kita ni nak kahwinkan dengan abangmu Al-Walid, akan tetapi dia tolak pinangan abangmu. Ni dia bagi tahu. Kalau mu nak kenal, inilah orang dia. Lalu anak adik bongsu tu tuan sekalian, ai aba ayyuzawijahal binal Walid, lagi terkejut. Bukan sekadar panggil mari pun tak mari. Hantar pinangan pun tak terima tuan-tuan sekalian. Dia kata aba ayyuzawijahal minal Walid bin Abdul Malik. Dia tak nak kahwin dengan anak Al-Walid bin Abdul Malik. Dengan Walid bin Abdul Malik ni, anak kepada Abdul Malik bin Marwan. Wa hal kana yarumu laha ba'lan asma min walin ahdi Amirul Mukminin. Ada tak suami yang lebih mulia daripada putera mahkota Amirul Mukminin? Ni tuan-tuan sekalian. Mana putera mahkota lah anak dia ni. Wa khalifatil muslimin. Dan lepas ni dia jadi khalifah pula. Adik bongsu dia kata. Maka abang ni senyap je lah. Fasakatal akhul akbar walam yujibhu bisyai'in. Senyap je abang dia, tak kata apa. Lalu adik dia kata lagi, idza kana qad dhanna bi ibnati ala wali ahdi Amiril Mukminin. Kalau dia enggan, mana ditolak, yang mana anak perempuan dia tadi dengan putera mahkota, adakah dia mendapati orang yang sesuai dengan anak perempuan dia ni? Ataupun dia menghalang anak perempuan dia daripada terus kahwin, macam sebahagian orang buat. Dakwi anak dia nikah, duduk di rumah saja. Maka kata abang dia, al-haqqu annani la a'rifu syai'an min khabariha. Pasal dia pelik tuan-tuan sekalian. Dakwi nikah sebab apa? Kan, adakah ada orang setara dengan dia? Ataupun sebab mungkin dia enggan tu sebab dia nak kurung anak dia di rumah dia ke? Lalu abang dia kata, aku tak tahu. La a'rifu syai'an min khabariha. Aku tak tahu. Wa khabarihi ma'ada, apa kisah mereka aku tak tahu. Faltafata ilaihi ma'ahadul jullasi min abna'il Madinah. Tuan-tuan sekalian, ketika mana duk sembang-sembang ni, ada orang penduduk Madinah ni duk dengar. Dia kata, ya wa idza azina lil amir qasastu alaihi khabaraha kullah. Kalau tuan izinkan, saya boleh cerita berita ni kepada tuan. Ni kisah tuan nak tahu tadi tu. Maka dia ceritalah tuan-tuan sekalian. Faqad tazawwajat fatan min fityani hayyinaha yuqalu lahu Abu Wada'ah. Ini cerita Abu Wada'ah. Yang mana anak perempuan dia, tuan-tuan sekalian, anak perempuan Syekh ni,
Syekh Sa'id bin Musayyab ini telah berkahwin dengan seorang budak muda. Seorang pemuda yang mana nama dia Abu Wada'ah. Dan dia ni bukan orang lain, jiran kami, dekat dengan rumah kami. Kata lelaki ni. Cuma dia ada kisah menarik lah di antara mereka ini. Maka kata dua adik-adik ni, cerita, tak dengar. Cerita. Lalu dia pun ceritalah, tuan-tuan sekalian, lelaki ni pun cerita. Haddatsani Abu Wada'ah, yang mana Abu Wada'ah cerita pada aku. Kuntu kama ta'lam ulazimu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaban lil ilmi. Dia kata aku ni macam kamu tahulah. Aku ni sentiasa melazimi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu agama. Dan yang mana aku sentiasa duduk dalam halaqah Sa'id bin Musayyab ini. Dak mari sama masjid, duduk dalam halaqah Syekh sama. Wa uzahimun nas 'alaiha bil manakib. Dah aku bersesak-sesak dengan orang lain. Mana orang ramai mari ke Syekh ni. Aku sanggup bersesak nak belajar dengan Syekh. Satu hari tuan-tuan sekalian, kawan ni tak mari apa ni halaqah. Fataghayyabtu an halqati Syekh ayyaman. Fatafaqqadani. Syekh ni perasan. Syekh ni perasan yang mana Abu Wada'ah tak mari kelas dia. Dan dia menyangka mungkin dia sakit. Arada li aridun, ataupun ada benda yang mendatang. Maka Syekh pun tanyalah orang-orang yang ada. Fasa'ala anni man haulah. Tanya di mana Abu Wada'ah ni. Lama tak mari. Maka dia cari-cari. Orang lain semua tak tahu belaka, tuan-tuan sekalian. Falamma utu ilaihi ba'da ayyamin hayyani. Satu hari Abu Wada'ah pun mari ke majlis Syekh. Dan bila dia mari, Syekh pun sambut dia, tanya dia, aina kunta ya Aba Wada'ah? Mana kamu pergi wahai Aba Wada'ah? Maka pemuda ni kata, tuwfiyat zaujati. Wahai Syekh, isteri aku telah meninggal. Fashtaghaltu bi amriha. Maka aku sibuk duk uruskan dia lah. Kata pemuda ni. Dia nikah dah. Faqala hal akhbartana ya Aba Wada'ah fanuwasiyaka. Bukankah elok wahai Aba Wada'ah, kamu khabar kepada aku? Boleh aku bantu. Wa nashhada janazataha ma'aka. Boleh aku iring jenazah dia. Bukan senang ni tuan-tuan sekalian. Syekh tanya dia. Nak bantu dia, nak iring jenazah isteri dia. Wa nu'inaka ala ma anta fihi. Dah aku boleh bantu kamu apa yang kamu ada perlu bantuan. Maka kata pemuda ni yang baik akhlaknya, jazakallahu khairan. Terima kasih Syekh. Wa hamamtu an aqum, dan dia pun nak bangun lah tuan-tuan sekalian. Fastabqani hatta sarafa jami'u man kana fil majlis. Syekh ditahan dia. Kata jangan pergi lagi. Sehinggalah semua orang dalam majlis tu balik tuan-tuan sekalian. Summa qala li, dah dia seorang-seorang, dia dengan pemuda tadi Abu Wada'ah tadi. Dia tanya kepada Abu Wada'ah. Dah ada gati tak lagi? Tuan-tuan sekalian tanya. Mudah cerita kita. Amma fakkarta fi istihdathi zaujatin laka ya Aba Wada'ah. Ada tak pengganti isterimu wahai Aba Wada'ah? Kejut kawan ni bila Syekh tanya gitu. Fakultu yarhamukallah. Moga Allah telah merahmati wahai Syekh. Waman yuzawwijuni ibnatahu. Siapalah nak kahwinkan anak dia dengan saya? Saya ni pemuda anak yatim, dia kata. Wa ana syabun nasha'a yatim, aku ni anak yatim. Wa asha faqiran. Dahlah miskin pula, dia kata. Siapalah nak supaya kahwinkan anak dia dengan aku ni. Ni dia. Aku ni tak ada duit, melainkan tak adalah 2 dirham, 3 dirham. Tak ada pitih lah kita kata, tuan-tuan sekalian. Lalu Syekh ni kata apa? Ana uzawwijuka ibnati. Kalau gitu, aku akan kahwin kamu dengan anak aku. Terkejut kawan ni, tuan-tuan sekalian. Syekh ni tanya je. Tanya-tanya dia kamu. Kalau gitu, aku nikah kamu dengan anak aku lah. Jadi, fan aqada lisani. Terkelu lidah Abu Wada'ah. Dia kata, anta, Syekh ke? Atuzawwijuni ibnataka ba'da an arafta min amri ma'arafta. Adakah mu nak kahwinkan aku dengan anakmu setelah mu tahu aku ni macam hak mu tahu tadi tu? Kata Syekh,
nikah je. Naam, ya. Oh, tu je tuan sekalian. Fa nahnu idza ja'ana man narda dinahu wa khuluquhu zawwajnah. Tuan-tuan sekalian, kata Syekh, kami ni bila mana datang kepada kami orang yang kami redha agamanya dan kami redha akhlaknya, kami akan kahwinkan dengan dia. Allahu akbar. Nak cari mana jenis gini tuan-tuan sekalian. Ni kita dengan mak ayah dalam ni. Yang mana tengok akhlak baik, agama baik, tuan-tuan sekalian, hak mari jenis gini ni permudahkan tuan-tuan sekalian. Wa anta indana mardiyud din wal khuluq. Maka kata Syekh, mu ni di sisi kami ni orang yang maknanya agama bagus, akhlak bagus. Summal tafata ila man kana qariban minna. Tuan-tuan sekalian, Syekh ni pun tengok sekeliling dia. Dia tengok, ada ramai ni, panggil mari sini. Wa nadahum, panggil belakang hak ada ni, mari sini. Falamma aqbalu alaihi, bila mana semua pun mari tuan-tuan sekalian, terus dia hamidallah azza wa jalla wa asna alaih, terus dia memuji Allah Taala, selawat kata Nabi SAW, terus buat majlis nikah tuan-tuan sekalian. Allahu akbar, dahsyat sungguh. Tak ada apa-apa lagi ni. Kawan ni tak ada kata apa, tak ada. Syekh dia kata, okey, panggil belakang hak dia ni. Orang pun marilah. Okey, mari-mari dia pun nikah selalu. Dengan ni Abu Wada'ah tadi tuan-tuan sekalian. Lagi terkejut kawan ni. Jadi menjadikan mahar 2 dirham hak dia ada tadi tu. Mas kahwin hanya 2 dirham saja. Allahu akbar. Nikahkan dengan anak dia tuan-tuan sekalian. Fakumtu wa ana ala adri ma aqulu min dahsyati wal farah. Kata Abu Wada'ah, aku pun bangun terus. Tak tahu nak kata apa. Terkejut pun ada, gembira pun ada, tuan-tuan sekalian. Ni. Terkejut pun ada, gembira pun ada. Kan? Maknanya baru kita panggil apa? Syekh tanya gini-gini. Nak cari pengganti sekian-sekian. Lepas tu tahu anak dia, nikah selalu tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Maknanya mudah sangatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, lalu kawan ni pun balik rumah. Balik rumah, wa kuntu yauma idzin shaiman. Ketika itu dia berpuasa. Fanasitu saumi. Dah aku lupa aku berpuasa. Wa ja'altu aqul wayhaka ya Aba Wada'ah. Apa yang kamu buat wahai Aba Wada'ah? Man ladzi sana'ta bi nafsik, apa yang kamu buat tentang dirimu ni? Mimman tastadi. Nak mikir ni pasal nikah dah ni. Nak cari pitih mana, nak cari duit mana, kan tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan puasa pula ni. Sampailah azan maghrib. Sampai orang bang nikah duha tadi, duk mikir balik ke rumah. Sampai dah orang bang maghrib tuan-tuan sekalian, maka dia pun selesaikan tanggungjawab daripada Allah Taala semayang, maka dia pun duduk dalam rumah dia, makanlah makanan yang dia ada. Adalah roti sikit, adalah minyak sikit, minyak zaitun sikit. Baru duk makan sesuap 2 suap tuan-tuan sekalian, dengar ada orang ketuk pintu. Lalu ditanya, mana Tariq? Siapa yang ketuk pintu tu? Tanya. Ceritalah. Siapa dia mari tu? Faqala Sa'id. Maka kata orang ni, Sa'id. Dia pun duk mikir, Sa'id mana pula ni tuan-tuan sekalian. Duk mikir dalam kepala otak dia ni, setakat ni tak ada lagi Sa'id, melainkan Sa'id Syekh dia lah. Sa'id ibn Musayyib. Tuan-tuan sekalian. Rupanya sungguh, Syekh dia mari rumah. Ni memang pelik bin ajaib tuan-tuan sekalian. Kenapa? Zalika li'annahu lam yura munzu 40 sanatan illa baina baiti wal masjid. Kerana Syekh ni tuan-tuan sekalian, 40 tahun dia ni tak pergi mana. Rumah dia masjid. Masjid, rumah. Rumah, masjid. Tak pergi mana. Dan dia tak pernah tinggal 40 tahun solat berjamaah di masjid, tuan-tuan sekalian. Kita pernah cerita sebelum ni. Lalu fafatahtul bab. Abu Wada'ah membuka pintu. Fa idza bi amama Sa'id bin Musayyab, tengok-tengok sungguh Syekh dia mari. Lalu dia kata mungkinlah Syekh dia mari ni mungkin nak berubah fikiran. Tentang perkahwinan anak dia tadi, mungkin nak kata tak jadi ke guana ke kan. Wa qultu lahu Aba Muhammad, maka kata Syekh Aba Muhammad, maka kata dia Aba Muhammad, hal arsalta ilayya fa'atiyaka. Syekh, kalau mu hantar wakil pun tak apa. Maknanya aku pergi kat mu lah, tak usahlah mari sini. Maka kata Syekh, bal anta ahaqqu bi atiya ilaika al-yawm. Bahkan mu ni lebih berhak aku mari rumahmu hari ni. Maka kata dia, tafaddal alayya, masuk. Maka kata Syekh, kalla.
Aku mari ni ada sebab. Wa inna ma ji'tu li amrin. Aku ni ada sebab. Kata dia, wa ma huwa yarhamukallah. Apa dia? Moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Maka kata Syekh, tuan-tuan sekalian, inna banati asbahat zaujatan laka. Anak aku ni dah jadi isterimu dengan dengan syariat sejak pagi tadi lagi. Mana dah kita panggil apa? Sesar dah akad nikah sebagainya. Kita panggil apa? Mengikut syariat ni memang sudah isteri dah. Wa ana a'lamu annahu laysa ma'aka ahadun yu'nisu wahsyataka. Dah aku tahu tak ada orang yang di rumahmu ni yang menemanimu. Fakarihtu an tabita anta fi makanin wa zawjatuka fi makanin akhar. Dan aku, dia kata aku tak nak, dia kata tengok mu ni tidur sini, isterimu tidur tempat lain. Fajituka biha, maka aku bawa dia mari sini. Kawan ni ingat nak siap-siap dulu persiapan, nak yalah cerita tuan-tuan sekalian. Nak sambut natu ke apa ke, panggil mak. Tak ada apa-apa, Syekh mari rumah tuan-tuan sekalian. Mari pula bawa anak dia. Fakutu waihi ji'tani biha. Syekh bawa anak mari sini. Kejut kawan ni. Qala na'am, ya. Fa nazartu, dia pun tengok. Fa idza hiya qa'imatun bituliha. Memang ada sungguh depan mata dia tuan-tuan sekalian. Faltafata ilaiha wa qala, lalu Syekh pun berpaling pada anak dia mengatakan, udkhuli, masuk. Masuk ke rumah suamimu. Ya binti, wahai anakku, ala bismillah, dengan nama Allah Ta'ala, wa barakati, dengan berkat Allah Ta'ala. Masuk. Falamma arada an takhtua, dah kawan ni, baru terkejut juga anak perempuan dia. Masuk dan laku-laku, tuan-tuan sekalian. Oleh kerana malunya, anak perempuan dia malu, siapa ta'assarat bimula'atiha. Hampir-hampir kain tudung kepala dia nak terjatuh. Orang kena malu. Kawan ni, dah terkejut sangat ni. Ayuh sungguh mari selalu dah. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Amma ana faqad waqaftu amamaha mashjuhan la adri ma aqul. Adapun Abu Wada'ah tadi, dalam keadaan bengong, tak tahu nak kata apa. Tercengang dia tengok, tak tahu nak kata apa. Suma inni badartu fasabaqtuha ila qas'ati allati fiha al-khubuz wa zait. Kemudian dia pun cepat-cepatlah pergi kepada tika yang diletak apa tadi? Roti dan minyak zaitun tadi tuan-tuan sekalian. Fanahaituha min da'i siraj hatta la taraha. Dia pun jauhkan daripada lampu pelita. Sehingga dia tak tengok. Mungkin dia ingat kawan yang ada situ. Jadi tuan-tuan sekalian, sumasa itu ila satih. Kemudian Abu Wada'ah pun naik ke atas bumbung. Dia pun suruh ayah dia, tok tua lah. Suruh duduk dulu makan dulu, dia letak pelita tu. Tuan-tuan sekalian. Lalu dia pun naik ke atas bumbung, sama rumah harap ni mudah, dia ada bumbung gitu je. Wanadaitul jiran, dia pun panggil jiran-jiran dia. Bila jiran dia mari, dia tanya, ma sya'nuka? Ada apa ni? Maka kata dia, tuan-tuan sekalian, aqadali Sa'id bin Musayyab ala banatihi yawma fil masjid. Hari ni, Syekh telah kahwin aku dengan anak dia. Dan sekarang, dia telah mari rumah aku, tanpa kita ni ada persiapan, tuan-tuan sekalian. Tolonglah temankan dia, sehinggalah aku panggil mak aku mari. Kerana mak dia duduk jauh, tuan-tuan sekalian. Maka katalah wanita-wanita jiran-jiran dia ni, makcik-makcik dia kata, waihaka atadri ma takul. Betul dah mu cerita ni. Makcik-makcik terkejut, tuan-tuan sekalian. Azawajaka Sa'id bin Musayyab ibnatahu. Adakah Sa'id bin Musayyab telah kahwinkan anak dia denganmu ni? Wa hamalaha laka ilal baiti binafsi, dan dibawa sendiri mari rumah. Wa wallazi dhanna biha 'ala al-wali, sedangkan dia tolak pinangan Walid bin Abdul Malik. Terkejut kawan ni. Maka kata dia, betul lah, na'am. Wa ma hiya dhi indi fi baiti fahalummu ilaiha wanzura. Kalau gitu makcik kita tengok sendiri. Turun bawah ni, mari rumah saya, tengok sendiri. Lalu jiran dia, tuan-tuan sekalian, pun turun. Pergi rumah kawan ni. Tengok, tak percaya, tuan-tuan sekalian. Mari suruh. Warahabu biha wa anasu wahsyataha. Sambutlah isteri dia dan menemani isteri dia. Tak lama kemudian, tuan-tuan sekalian, mak dia mari. Dia pergi panggil mak dia mari. Dan bila mana mak dia mari, tuan-tuan sekalian, mak dia kata, wajhi min wajhika haramun illam tatrukha hali hatta usliha sya'daha. Mak dia kata, mak takkan tengokmu lagi
jika kamu tidak tinggalkan mak sekarang, yang mana mak nak hiyah-hiyah dia dulu. Maknanya, nak siapkan pengantin dulu. Summa azufuha ilaika kama tuzafu karaimun nisa. Mak dia nak siapkan pengantin macam sebagaimana wanita-wanita yang lain. Maka kata dia, anti wa maturidin, ikut mak lah. Biasalah mak tuan-tuan sekalian. Dia nak biar comel-comel sikit. Taklah barang-barang sangat. Ni mak, nama mak. Fadammatha ilaiha salasata ayamin. Maka mak dia teman 3 hari. Kemudian hiaskan dia. Fa'idha hiya min abhan nisa'il madinati jamalan. Ketika itu, yang mana tuan-tuan sekalian, di antara wanita yang paling cantik di Madinah. Ini anak ni. Dan isteri ini merupakan seorang yang menghafal Al-Quranul Karim. Hafizah, tuan-tuan sekalian, 30 juzuk Al-Quran. Dan bukan setakat hafizah Quran, bahkan dia banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat tahu tentang hak suami yang perlu ditunaikan. Orang mengaji. Famakastu ma'aha ayyaman la yazuruni abuha aw ahadun min ahliha. Jadi tuan-tuan sekalian, dia pun duduklah rumah dia. Yang mana ayah dia tak bagi ziarah dan siapa-siapa pun tak bagi ziarah dia. Kemudian satu hari, summa inni ataitu halqata syekh fil masjid. Lepas dah mungkin dah beberapa hari tuan-tuan sekalian duduk di rumah. Kemudian dia pun pergilah satu hari, pergi ke majlis ilmu macam biasa. Bagi salam pada syekh. Syekh jawab salam, walam yukallimni, tapi tak kata apa. Tak kata apa. Falamman faddal majlis, bila mana selesai majlis, walam yabqa ghairi, tak ada orang lain lagi, maka kata, barulah syekh cakap. Dia tanya, mahalu zaujatika ya Aba Wada'ah. Macam mana keadaan isterimu wahai Aba Wada'ah? Maka kata dia, tuan-tuan sekalian, hiya ala man yuhibbus sadiq wa yakrahul adu. Yang mana dia dalam keadaan yang dikasihi oleh semua teman. Orang kasih sayang pada dia. Wa yakrahul adu, dan dibenci oleh musuh. Maka kata ayah dia, alhamdulillah. Mana molek lah tu. Falamma utu ila baiti, bila mana Abu Wada'ah balik ke rumah tuan-tuan sekalian, dia pun tengok-tengok, ada duit. Ada duit yang mana adalah beberapa duit kita bagi sejumlah wang untuk bantu kehidupan dia. Yang mana mungkin ni Syekh tinggalkan untuk dia. Faqala ibn Abdul Malik ajibun amru hadzal rajul. Jadi bila ni tengah cerita tuan-tuan sekalian, bila mana anak Ibnu Abdul Malik tadi dengar cerita, dia kata ajibun. Aneh sungguh cerita lelaki ni, dia kata. Yang mana faqala lahu rajul min ahli al-Madinah. Apa yang peliknya wahai amir, wahai ketua, wahai putera mahkota? Innahum ru'un ja'ala dunyahu matiyatan li ukhrah. Yang mana Syekh ni, dia menjadikan dunia ni jambatan untuk ke akhirat. Dunia ni sekalian jambatan untuk kita ke akhirat. Bukan kita nak dunia. Kita nak akhirat. Jadi jadikan dunia ni sebagai jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Ini dia. Washtara li nafsihi wa li ahlihi al-baqiyati bil faniyah. Yang mana dia beli akhirat daripada dunia dia tadi. Fa wallahi innahu ma dhanna ala bani amiril mu'minin bi banatihi. Dia enggan kahwinkan anak dia dengan anak khalifah. Dan aku tengok bukan kerana dia tak setaraf. Oleh kerana dia takut fitnah dunia. Syekh ni takut fitnah dunia yang kena kepada anak dia. Walaqad sa'alahu ba'du ashabihi faqala. Dan yang pernah tuan-tuan sekalian, ada kawan-kawan kepada Syekh ni tanya dia. Ataruddu khutbata amirul mu'minin wa tuzawwiju bunataka min rajulin min amatil muslimin? Adakah kamu tolak pinangan Amirul Mukminin dan kamu kahwinkan anakmu dengan orang lelaki kebanyakan, orang biasa? Faqala inna banati amanatun fi unuqi. Tuan-tuan sekalian, anak ni dia kata, anak perempuan ni amanah aku. Anak perempuan ni amanah aku. Ini yang mana yang dia pikul amanah ini. Wa qad taharraitu fima sana'tu laha salaha amriha. Dan aku buat ni untuk kebaikan diri dia. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita ni sebagai ayah, yang mana kita ada anak lelaki, ada anak perempuan, tanggungjawab kita ada hak yang kita kena tunaikan pada anak-anak kita. Di antara yang Nabi sebut, yang mana kita kena ajarkan dia menulis.
Kena ajar anak kita ni menulis. Kena hantar dia belajarlah pendidikan kepada dia. Kemudian di antara Nabi sebut kena beri nama yang baik. Kerana nama ni akan dipanggil pada hari akhirat. Nama dia dan nama ayah dia akan dipanggil pada hari akhirat. Jadi kena bagi nama yang baik. Dan yang ketiga, ayuzawija, kena kahwinkan dia iza balagha. Bila mana dia telah sampai waktu nak kahwin, kena kahwinkan. Ini di antara tanggungjawab ayah, tuan-tuan sekalian. Dan kahwinkan dia ni kena cari orang yang baik akhlaknya, yang molek dan sebagainya. Kita kena tengok sudut Islamnya lagu mana. Ni tuan-tuan sekalian. Baik. Maka kata dia lagi, faqilahu wa kaifa, macam mana? Faqala ma zannukum biha idzan taqalat ila qusuri Bani Umayyah. Apa pandangan kamu jika sekiranya yang mana anak perempuan aku ni berpindah duduk di istana Bani Umayyah? Lagu mana agak-agak? Wa taqabbalat baina riyashiha wa athasiha. Dia akan dapat hiasan-hiasan kemewahan-kemewahan istana. Dalam istana pula wa qamal khadamu wal hashamu wal jawari baina yadayha. Bangun pula ada khadam mari, pengiring mari. Bibik mari, orang gaji mari. Baina yadayha, bersama dengan dia. Kiri kanan, depan belakang, bibik belakang. Ni tuan-tuan sekalian. Dayang-dayang istana mari. Summa wajadat nafsa ba'da zalika zawjatan lil khalifah. Kemudian dia akan mendapati dirinya telah menjadi isteri khalifah. Aina yusbihu dinuha yawma idzin. Macam mana agaknya agama di ketika itu? Ni. Dia bagi tahu bila mana orang tanya dia. Agak-agak lagu mana? Kau hapusnya tak kata apa tuan-tuan sekalian. Faqala rajulun min ahli Syam, dan berkata lelaki daripada penduduk Syam, yabdu anna sahibakum tirazun faridun minan nas. Yang mana kawan kamu ni seorang yang luar biasa. Faqala rajulu al-madani, dan kata seorang lelaki lagi daripada Madinah, penduduk Madinah, wallahi ma'adautal haqqa abadan. Apa yang kau kata ni memang betul. Fahuwa sawwamu naharin. Yang mana tuan-tuan sekalian, Sa'id bin Musayyab ini waktu siang dia berpuasa. Dia kuat berpuasa pada waktu siang hari. Qawwamu lailin. Pada waktu malam, bangun malam pula. Ni. Hajja nahwan min arba'ina hijjah. 40 kali buat haji. Allahu Akbar. Syekh 40 kali buat haji. Wa ma fatathu takbiratul ula fi masjid Rasul alaihi salatu wassalam munzu 40 yawman, dan dia tak pernah luput takbiratul ihram yang pertama di masjid Nabi SAW semenjak 40 tahun. Tuan-tuan bayanglah. Sah pertama sama. Wala urifa annahu nazara ila qafa rajulin fi salati khilala zalika abadan. Dan tak pernah tahu yang mana dia ni tak pernah tengok tapak kaki orang lain dalam sembahyang. Mana apa? Sah pertama lah. Kalau kita sembahyang ni nampak kita sembahyang nampak depan tapak kaki orang. Itu maknanya dia bukan sah pertama. Sah pertama ni tak ada apa depan. Dia kata tak pernah tengok tapak kaki orang, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Menjaganya sah pertama. Sebab tu sah pertama ni, kalau kita tahu kelebihan dia, tuan-tuan sekalian, Nabi kata kita sampai tahap nak mengundi. Sampai tahap nak mengundi. Maknanya pentingnya sah pertama. Ngundi-ngundi ni benda penting lah. Macam pilihan raya, kena ngundi. Maknanya besar lah pilihan raya ni. Sah pertama pun gitulah tuan-tuan sekalian. Lebih besar dari tu lagi. Kalau orang tahu kelebihan, bagaimana duduk di sah yang pertama. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi, jangan kita ambil peluanglah duduk di sah yang pertama. Wa qad kana fi wus'ati ayatazawwaja biman yasha' min nisa'i Quraisyin. Dan Sa'id bin Musayyab ini dia mampu untuk kahwin dengan mana-mana perempuan yang dia nak. Wanita Quraisy. Akan tetapi dia memilih untuk berkahwin dengan anak perempuan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwin dengan anak Abu Hurairah. Wa dzalika limanzilatihi min Rasulillah. Kenapa? Kedudukan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keinginan dia nak ambil ilmu daripada dia. Jadi kahwin dengan anak Abu Hurairah. Dan tuan-tuan sekalian, dia mewakafkan diri dia untuk belajar ilmu agama semenjak daripada kecil lagi. Lahir-lahir itu memang
Dia nak belajar. Mak ayah dia suruh dia belajar ilmu agama. Fadakhala ala azwajin Nabi alaihi salatu wassalam, dan masa kecil lagi dia telah belajar dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil manfaat dengan ummahatul mukminin, dan dia sempat belajar dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi dia dan dengan sahabat-sahabat Nabi, dan dia dengar daripada Utsman, daripada Ali, wa Suhaibin, daripada Suhaib bin Rumi, wa ghairihim, dan ada lagi daripada sahabat-sahabat Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Jadi disempat dengan kibar sahabat, orang besar daripada sahabat-sahabat Nabi, wa takhallaqa bi akhlaqihim, dan dia berakhlak dengan akhlak para sahabat-sahabat Nabi, wa tahalla bi syama'ilihim, dan dia peribadi dia macam peribadi para sahabat-sahabat Nabi. Walaqad kanat lahu kalimatun yuraddiduha ala dawami hatta ghadat wa ka'annaha syi'arun lahu wa hiya qawlah. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, di antara kalimah ataupun kita panggil apa, slogan, yang selalu diulang-ulang dalam kehidupan dia, dia mengatakan ma a'azzatil ibadu nafsaha bimisli ta'atillah wala ahanat nafsaha bimisli ma'siyatihi. Dia mengatakan, tuan-tuan sekalian, manusia ni yang mana akan memuliakan dirinya hanya apabila dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni jadi mulia, tuan-tuan sekalian, bila kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ni akan menghina diri dia sendiri bila dia menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Bila kita derhaka pada Allah, tuan-tuan sekalian, yang mana kita menghina diri kita. Sebab itulah kena kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taatlah perintah Allah, tuan-tuan sekalian. Buatlah apa yang Allah Taala suruh dan Nabi SAW suruh kita buat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Taala yang beriman, yang bertakwa, yang mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita menjadi ahli syurga, di kalangan ahli syurga, dan dapat bertemu dengan Nabi SAW dan para sahabat-sahabat, para ulama, para mujahidin, dan semua lagi yang berada di syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itulah pada malam ni apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang dan yang lemah daripada yang bersendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسبك كفر رسول الله سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.